Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anak-anak pelajar dan rakan-rakan sekalian. Baik, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam channel Suara Sunnah, kali ini bersama dalam ruangan Majlis Mengaji yang dibawakan khas dari bangunan Jaik Negeri Perlis. Baik, saya Cikgu Asman bin Ali dari SMK Kuala Perlis. Baik, seperti biasa, kita akan teruskan kelas tuition online kita. Jadi, pada malam ni adalah giliran saya, iaitu giliran subjek AdMath. Subjek yang menjadi mimpi ngeri bagi para pelajar. Sebelum tu, seperti yang kita sedia maklum bahawa peperiksaan ini untuk makluman saja, untuk peperiksaan SPM telah ditangguh pada tahun depan. Tapi itu bukan bermakna kita harus berhenti belajar pada tahun ini. Cuma sedikit kelegaan sahaja. Teaching and learning must goes on. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada malam ini. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar, kali ini saya memilih satu topik saja, berbeza dengan slot saya yang pertama. Itu lebih umum, kali ini lebih khusus. Jadi topik yang saya akan pilih pada malam ini adalah topik janjang. Topik janjang adalah salah satu topik yang kita belajar di tingkatan 5 bagi KBSM dan di tingkatan 4 bagi KSSM. Okey, sekarang pelajar tingkatan 4 memang topik ni dia akan belajar lah. Sama dengan pelajar tingkatan 5. Itu topik yang pertama sekali kita belajar. Jadi insyaAllah semua pelajar AdMath boleh ikut ataupun turut serta. Baik, kita tengok slide yang pertama. Kita nak kenal dulu janjang tu apa dia. Semua pelajar seperti sedia maklum, kalau masuk je tingkatan 4 memang dah belajar dah. Itu topik nombor pattern ataupun nombor berpola. Kita dah belajar dah. Cuma di tingkatan 4 dan 5 dalam topik janjang ni, dalam AdMath ni, kita sambungkan sikit. Mungkin ada kaedah dan ada konsepnya yang kita perkenalkan. Okey, sebelum tu kita kenal dulu janjang. Kenal dulu, kalau tak kenal nanti dia tak boleh buat. Okey, apa dia katakan sebagai janjang? Saya bagi dua contoh kat sini. Contoh yang pertama, Amin membuat latihan kendiri di rumah semasa PKP. Okey, yang ni Amin. Baik. Contoh dekat sini, hari yang pertama Amin buat 3 latihan. Kemudian hari yang kedua Amin nak tambah lagi latihannya. Dia tambah kelajuannya, dia tambah 2 latihan jadi 5. Hari ketiga tambah 2 latihan jadi 7. Hari keempat dia tambah lagi 2 latihan jadi 9 latihan yang Amin berjaya buat. Okey, ini contoh yang pertama. Dia membentuk satu pola nombor dekat sini. Contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua pula adalah kadar penyebaran penyakit COVID-19 jika tidak dikawal. Maknanya kat sini, hari yang pertama 3 orang dijangkiti, hari yang kedua 6 orang dijangkiti. Maknanya 3 orang tu, tiap-tiap seorang tu dia boleh menjangkiti, kita andaikan sini 2 orang saja. Jadi 3 darab dengan 2 dapat 6. Kemudian 6 orang tu pula, tiap-tiap seorang boleh menjangkiti 2 orang. Jadi 6 darab dengan 2 jadi 12 untuk hari ketiga. Hari keempat jadi 24. Dan hari yang seterusnya jadi 48. Okey. Cuba kita perhati sini tengok. Dua-dua contoh yang saya bagi sini. Okey. Perubahan daripada satu nombor ataupun dekat sini kita panggil daripada satu sebutan kepada satu sebutan. Untuk Amin tadi dia tambah 2. Yang ni pula untuk kadar penyebaran penyakit COVID-19 dia darab 2. 3 darab 2. Okey, ada beza kan yang ni.
Okay. Maknanya kat sini yang pertama dia tambah 2, yang kedua dia darab 2. Ini tambah, ini darab. Okay. Yang pertama ni kita panggil sebagai janjang aritmetik ataupun arithmetic progression. Yang kedua ni bila dia melibatkan darab, yang ini dipanggil sebagai janjang geometri. Okey. Pada malam ni saya nak fokus untuk janjang aritmetik saja. Okey, janjang geometri insya-Allah. Okey. Teruskan lagi. Bagaimana pula nak mengenal pasti ciri-ciri janjang aritmetik? Okey. Saya ambil 3 contoh dekat sini. Okey, mari kita bincang, mari kita terokarnya. 3 contoh ni. Okey. Contoh yang pertama yang tadi, 3 ini perubahannya, tiap-tiap satu sebutan ini adalah tambah 2. Okey, yang kedua pula, contoh yang kedua, kalau kita tengok sini, sini sebutan, sebutan yang pertama, kedua dan ketiga. Kalau kita buat kaji tengok dekat sini, perubahan sebutannya adalah tolak 4. Betul kan? Jadi kalau tolak 4, maknanya kat sini tambah negatif 4. Okey. Boleh kita andaikan tak untuk sebutan yang selepasnya. Jadi 7 tambah negatif 4 sama dengan 3. Okey. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula, negatif 16 nak jadi negatif 9. Tambah berapa? Tambah 7. Okey, negatif 9 tambah 7 jadi negatif 2. Ini pun tambah 7. Ini kalau dia melibatkan nombor negatif. Okey, jadi maknanya dekat sini, janjang aritmetik, kita boleh katakan adalah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemala kepada sebutan yang sebelumnya untuk nak dapat sebutan yang seterusnya. Okay. Pemala tu kita panggil apa? Okay. Beza di antara dua sebutan. Okay, beza tadi 5 dan 3. Maknanya 3 tu tambah berapa dapat 5. Yang tambah berapa tu adalah beza dia. Okey, jadi beza di antara dua sebutan berturutan dikenali sebagai beza sepunya. Sepunya ni maksudnya, tiap-tiap sebutan ni dia tambah satu pemala yang sama. Okey, ataupun simbol dekat sini, saya boleh, biasa kita guna simbol D. D itu adalah different. Beza sepunya. Kita panggil juga sebagai common different. Okey, maknanya syarat dekat sini, kita terokar lagi. Okey, syarat dekat sini, D itu tidak boleh sama dengan kosong. Apa berlaku kalau D sama dengan kosong? Okey, kalau D sama dengan kosong, maknanya tidak ada perubahan. Kalau dia mula dengan 3, jadi 3 dan seterusnya. Dia tidak ada perubahan. Okey, kalau tidak ada perubahan, dia tak dipanggil sebagai janjang aritmetik. Okey. Tengok slide yang seterusnya. Bagaimana nak menentukan sebutan dan bilangan sebutan bagi satu janjang aritmetik. Okey. Baik. Saya bagi contoh yang ni. Okay. Contoh yang ni. 3, 5, 7, 9 dan 11. Baik, kita nak tentukan sebutan yang ke 10. Boleh tak? Dan yang B, 27 ialah sebutan yang ke berapa? Kaedahnya apa? Bagaimana kaedahnya? Okey. Kaedahnya, kalau kita tengok sini, kita dah buat kaji dah tadi, tiap-tiap satu sebutan ni, tadi ni perubahannya adalah 2. Maknanya kat sini nak dapat sebutan yang berikutnya, kena tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai ke sebutan yang ke 10. Okey. Dia akan dapat macam ni. 3, 5, tambah 2 lagi sampai sebutan 10. Okay, kita boleh bilang tengok sebutan yang ke 10 tu kat mana. Okay. Kaedah apa ni? Kaedah ni kita panggil apa? Kaedah ni kita panggil sebagai listing method. Ataupun kaedah menyenaraikan. Kita senarai lah sampai dapat sebutan yang ke 10. Okay, kita bilang kat sini sebutan yang ke 10 adalah 21. Okey, kemudian dia tanya 27, sebutan yang ke
berapa. Okey. Kita senaraikan sampai dapat 27. Okey, jadi 27 dekat sini adalah sebutan yang ke-13. Okey, kita bilang dia kat sini. Okey. Bagaimana pula dengan contoh yang ini? Okey. Sebutan yang ke-1000. 27 adalah sebutan yang ke berapa? Okey, boleh tak kita senaraikan? Nak senaraikan, kena senaraikan sampai 1000. Okey. Jadi masa sejam ambil buat soalan ni ajalah. Kena senaraikan sampai 1000. Okey. Ada tak kaedah lain yang boleh buat sini? Kawan ni pun pening dah. Okey, ada. Kita guna kaedah rumus. Okey, macam mana nak menentukan sebutan dan bilangan sebutan dalam suatu janjian aritmetik dengan menggunakan rumus. Okey, kita timbangkan contoh yang tadi. Jadi kita ambil kat sini contohnya 3, 5, 7 dan sampai ke 11. Okey. Di mana tadi ni sebutan yang pertama ni kita panggil sebagai A. Sebutan yang pertama sebagai A. Dan D dia sama dengan 2. D tu apa? D tu beza sepunya. Sama dengan 2. Okey. Yang ini maklumat yang kita tahu. Okey, jadi macam mana kita nak menentukan, nak dapat rumusnya? Okey, saya buat kaedah table dekat sini. Okey, untuk kolom yang pertama, untuk lajur yang pertama, saya senaraikan sebutan. Okey, yang pertama tu A ataupun sebutan pertama saya label dengan T1 dekat sini. Ini sebutan yang pertama, T1. Okey, sebutan yang kedua, T2, T3, T3 dan seterusnya sampai T5. Dan seterusnya sampai ke sebutan yang kita tak tahu ataupun sebutan yang berapa kita nak tu saya label dengan Tn. Okey. Jadi tadi kita start dengan sebutan pertama sama dengan A. A dekat sini sama dengan 3. Okey. Sebutan yang kedua 5, 7 sampai sebutan yang kelima adalah 11. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita cerakingkan dekat sini. Okey, baik. Saya mula dengan 3 untuk nilai kat sini untuk T1. T1 sama dengan 3. Okey. Jadi T2 sama dengan 5. Saya mula daripada T1. T1 sama dengan 3 tadi. Jadi 3 tambah dengan dia punya beza sepunya dia tadi apa? 2. Jadi 3 tambah 2 dapat 5. T3 sama dengan 7. Jadi saya mula daripada sebutan yang pertama. 3 tambah 2 tambah 2 lagi sama dengan 7. T4 sama dengan 9. Saya mula dengan sebutan yang pertama. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 9 dan seterusnya. Okey. Lalu dekat sini, dia akan dapat 3 tambah, ada D tak kat sini? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada D, maknanya 3 tambah 0 darab D. Okey. Yang T2 pula ada 1 D iaitu 2 kan? Okey, jadi 3 tambah 1 darab 2. Okey. T yang ketiga pula 3 tambah 1 2 darab 2 sebab 2 ni ada 2. T yang keempat pula 3 tambah 3 darab dengan 2 sebab D-nya ada 2. Okey, dan seterusnya. Okey. Jadi rumus yang kita dapat bentuk kat sini untuk T1 dia tak ada D tadi. T1 nak dapat kosong ni saya kena ambil 1 tolak dengan 1 dapat kosong. Okey, dia akan jadi A tambah 1 tolak 1 darab D. T2 pula nak dapat 5 Okey, kita ambil 3 tambah 1 darab 2. Maknanya A tambah 2 tolak 1 darab D. T3 A tambah 3 tolak 1 darab D. Dan seterusnya sampai ke T5 kita akan dapat A tambah 5 tolak 1 darab D. Okey, sini kalau T5 dia jadi 5 tolak 1. Jadi rumus yang dapat kita bentuk dekat sini, kalau Tn kita akan dapat A tambah N tolak 1 darab D. Okey. Jadi dapat satu rumus untuk sebutan. Jadi sebutan yang keberapa pun kita boleh guna rumus ni lah untuk nak mencari Tn-nya ataupun sebutan. Maknanya kat sini, okey, contoh kat sini.
contoh B tadi. Okay. Sebutan yang ke 1000. Jadi kalau sebutan yang ke 1000 maknanya T 1000. T 1000 kat sini. Okey. T 1000 kita guna rumus dia A tambah N tolak 1 darab D. Okey, jadi A dia kat sini adalah 3, D dia adalah 2. Jadi T 1000 kita akan dapat 3 tambah 1000 tolak 1 darab D. Kita akan dapat 2001. Ini jawapan dia. Okey. Pelajar boleh ikut dan tuliskan jawapan pada ruangan komen. Okey. Seterusnya untuk yang B punya, misalnya yang B 271 ialah sebutan yang ke berapa? Sebutan yang ke berapa? 271. Sebutan yang ke berapa? Maknanya sebutan kita tak tahu. Okey. Kalau kita tak tahu, maknanya TN-nya kita tak tahu. Jadi TN-nya sama dengan 271. TNN yang tak tahu. Sebutan kita tahu, iaitu 271. Okey. Dekat sini kita kena gunakan rumus sebutan. Iaitu TN sama dengan A tambah N tolak 1 darab dengan D sama dengan 271. Okey. Sini kita akan dapat satu persamaan. Dan kita sedia maklum dan kita tahu A sama dengan apa, D sama dengan apa. Kita teruskan isi dalam ni. Kita selesaikan persamaan tu. Jadi N tolak 1 sama dengan 271 tolak 3 bahagi dengan 2. Dan seterusnya, selesaikan lagi, kita dapat N sama dengan 135. Maksudnya kat sini, kalau N sama dengan 135, dia jadi T 135 sama dengan 271. Jadi N tu adalah sebutan yang ke 135. Okey. Baik. Yang itu adalah berkenaan dengan sebutan dalam janjang aritmetik. Okey. Seterusnya, apa ada dalam janjang aritmetik pula? Okey. Yang seterusnya, dia berkaitan dengan mencari hasil tambah N sebutan pertama dalam satu janjang aritmetik. Hasil tambah maksudnya dekat sini. Okey. Saya pertimbangkan contoh ni. Okay. Cari hasil tambah N sebutan pertama. Jadi kalau hasil tambahnya adalah kena tambah semua ni lah. 3 tambah dengan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Ini ada 5 saja sebutan. Maknanya kita perlukan senaraikan lagi sampai ada 10 sebutan dekat sini. Kita senaraikan supaya jadi 10. Dan kita tambahkan. Okey. Itu contoh yang pertama. Okey, kita senaraikan. Ni ada berapa sebutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Maknanya kita tambahkan ke semua sebutan tu. Okey. Kaedah ni kita panggil apa? Listing method. Sama macam tadi juga kan? Ini adalah listing method. Okey. Jadi L10 kita tambahkan ke semuanya sini. Dapat 120. Baik. Kalau contoh ni macam mana pula? Okey, kalau contoh ni cari hasil tambah 50 sebutan pertama. Maknanya kat sini kena senaraikan sampai 50 sebutan. Macam nak cari sebutan tadilah. Takkan kita nak duk senaraikan sampai 50, sampai 100, sampai 1000 kan, jadi banyak. Okey. Yang ni pun pening juga macam mana nak buat, banyak kerja. Okey. Yang B tu hasil tambah N sebutan pertama adalah 6560. Cari bilangan sebutan tu. Maksudnya kat sini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya sampai dapat jawapan 6560. Kemudian kita bilang tengok berapa kali kita tambah tadi kat situ. Okey. Yang itu adalah bilangan sebutannya yang ditambah. Okey. Banyak kerja kan? Okey. Ada tak kaedah rumusnya ni? Ada. Okey. Jadi macam mana nak menentukan hasil tambah bagi satu janjang aritmetik dengan menggunakan rumus? Baik. Saya pertimbangkan contoh ni.
3, 5, 7, 9 dan 11. Baik, dekat sini saya ambil 5 sebutan saja. Daripada sebutan pertama, T1, T2, T3, T4, T5. Okey. Ya, saya andaikan sebutan pertama T1 sama dengan A. Sebutan yang kelima T11 sama T11 pula. Sebelah ni adalah Tn. Di sebelah adalah Tn. Sebutan yang akhir. Okey. Macam mana kita nak tentukan? Okey. Yang ni caranya. Kita guna kaedah table juga. Saya susun mengikut, untuk kolom yang pertama saya susun mengikut tertib naik. 3, 5 sampai ke 11 ikut tertib naik. Maknanya T1 hingga ke T last sekali, iaitu T5 sini, T yang last sekali, Tn nya. Kemudian yang kedua pula saya susun mengikut tertib menurun. Okay, saya ambil T yang last sekali, Tn 11, 9 ikut tertib menurun sampai ke yang ini, sebutan yang pertama. Kemudian saya tambahkan atas dan bawah. Okay. Dia akan dapat satu nilai yang sama dekat sini, iaitu 14, 14, 14, 14. Okey. Maknanya sini S5. Okey. S5 sama dengan 14 darab dengan 5. Hasil tambahnya. Tapi hasil tambah dekat sini, kalau kita ambil 14 darab dengan 5, dia adalah 2 kali hasil tambah. Sebab kita tambah atas bawah tadi. Ini disusun ikut tertib naik dan disusun ikut tertib menurun. 2 kali hasil tambah. Okey. Jadi saya pecahkan lagi itu. 14 tu saya ambil sebutan yang pertama dan sebutan yang akhir sebelah. 3 tambah 11 jadi 14 sini. Jadi nak dapat hasil tambah saja daripada sebutan yang pertama sampai sebutan yang kelima, iaitu S5. Okey, kita kena bahagi 2 kat sini. Dapat hasil tambah. Jadi sebelum tu 2 kali hasil tambah. Bila kita bagi 2, kita dapat hasil tambah lah. Sebutan ketiga, sebutan pertama sampai ke sebutan yang kelima. Okey, hasil tambah bagi 5 sebutan ni 5 per 2 darab dengan 3 tambah 11. Okey, 5 per 2 darab dengan 3 tambah 11. Okey. Okey, maknanya kat sini 3 tambah dengan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 5 per 2 darab dengan 3 tambah 11. Okey. Pelajar-pelajar boleh cek tengok yang ni betul tak? Persamaan ni. Okay. Sini ada 5 sebutan. Maknanya sini adalah S5. Sama dengan 5 per 2. 3 sama dengan apa tadi? 3 sama dengan A. Dan sebelah ni adalah sama dengan Tn. Okey. Jadi kita akan dapat satu rumus. Itu nak dapat hasil tambah bagi 5 sebutan. S5 sama dengan 5 per 2 darab dengan A tambah Tn. Kat sini. Okey. Kalau 5. Kalau kita tak tahu, kita buat apa? Sn. Okey. Sn sama dengan N per 2 darab dengan A tambah Tn. Okey. Jadi terbentuklah satu rumus bagi hasil tambah dekat sini. Baik, kalau sebutan yang terakhirnya kita tak tahu, boleh tak kita guna rumus ni? Tak. Tak boleh. Jadi macam mana? Kita ada rumus lain tak untuk yang tu? Ada. Tadi kita dah belajar dah. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Maknanya kita boleh ambil Tn, kita gantikan dengan A tambah N tolak 1 darab D dalam rumus ni. Yang ni kita panggil sebagai ini dipanggil sebagai kaedah penggantian. Baik. Jadi kita ringkaskan rumus tu, kita akan dapat Sn sama dengan N per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 darab dengan D. Okey. Yang ni dia tak melibatkan Tn. Dia hanya ada apa? Ada N, ada A, ada D.
Okey. Sekarang ada dua rumus bagi hasil tambah bagi sebutan. No? Jadi boleh pilihlah yang mana-mana nak guna. Okey. Baik. Dapat satu idea. Baik. Balik kepada soalan tadi. Hasil tambah 50 sebutan yang pertama. Okey. Soalan tadi. Bagaimana nak jawab soalan dia tadi? Okey, hasil tambah 50 sebutan pertama maknanya S 50. Okey. Kalau S 50, dia sama dengan 50 per 2 darab dengan 2A tambah 50 tolak 1 darab D. Okey. Seperti sedia maklum, pada contoh ni A adalah sama dengan 3, D dia sama dengan 2. Okey, kita isikan A dengan 3, D dengan 2. Okey. Semua maklumat dah ada, kita selesaikan. Dapat S50 sama dengan 2600. Okey. Pelajar boleh tuliskan jawapan pada ruangan komen. Baik. Untuk penyelesaian B, hasil tambah N sebutan pertama ialah 6560. Maknanya yang kita nak cari kat sini bilangan sebutan tersebut kan. Tapi maklumat yang dia bagi kat sini adalah apa? Hasil tambah. Jadi kita guna rumus hasil tambah. Jadi maknanya SN sama dengan 6560. Okey. Kita guna rumus SN untuk soalan ni. Okey, rumus SN sama dengan apa? N per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 darab D. Okey. Maklumat yang kita ada kat sini, A kita tahu. A sama dengan 3, D sama dengan 2. Okay, kita boleh isi dalam persamaan ni. Okey, kita selesaikan persamaan ni. Kita selesaikan lagi. Okey, kita akan dapat satu persamaan kuadratik dekat sini. Okey. Ini dia melibatkan persamaan penyelesaian dalam ungkapan algebra. Jadi pelajar tolong hati-hati ni, takut tersilap kira lah. Okey, kita ringkaskan lagi yang ni lah. Ringkaskan lagi. Kemudian dapat satu persamaan kuadratik. Okey, untuk persamaan kuadratik, pelajar-pelajar boleh selesaikan. Kalau kita nak selesaikan, ada dua cara yang biasanya cikgu tunjuk kat sini. Cara yang pertama adalah pemfaktoran. Cara yang kedua menggunakan rumus. Okey. Cuba cek tengok pakai kalkulator, dia boleh faktor tak? Kalau dia boleh faktor, kamu faktor je lah. Okey, untuk soalan ni dia boleh faktor. Kita akan dapat N tolak 80 darab dengan N tambah 82 sama dengan 0. Okey. Jadi kita selesaikan. Jadi N sama dengan 80. Dan satu jawapan lagi, N sama dengan negatif 82. Okey, jawapan yang dia tanya dekat sini, soalannya, cari bilangan sebutan tersebut. Ini dia merujuk kepada bilangan. Kalau bilangan tak boleh negatif. Bilangan tak boleh negatif, bilangan tak boleh perpuluhan, bilangan yang tak boleh pecahan yang kita selesaikan ada point itu rujuk pada bilangan. Kalau ikut logiknya, bilangan ni dia mesti integer positif saja. 1, 2, 3 macam bilangan orang lah. Mana ada orang 5.5, dia mesti cukup. Okey. Dan bilangan sebutan sama dengan 6560 adalah 80 sebutan. Okey. Baik. Jadi dalam janjian aritmetik cuma ada dua kat sini lah. Yang pertama berkaitan dengan sebutan, yang kedua berkaitan dengan hasil tambah. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh. Kalau tengok contoh yang dekat sini agak senang sikit lah. Baik. Tengok pada contoh. Ini contoh soalan yang biasa dia bagi dalam paksa. Okey. Contoh yang pertama sini. Kawan ni pun pening dah. Okey.
Contoh yang pertama, 3 sebutan pertama, satu janjang aritmetik ialah K tambah 1, 2K tolak 1 dan K tambah 2. Cari nilai K. Tadi semasa yang, kita belajar ciri-ciri janjang aritmetik, rumus, macam mana nak dapat rumusnya, dia tak tanya pun cari nilai K kan. Okay, kali ni dia cari nilai, dia suruh cari nilai K. Jadi kita faham kat sini, keyword kat sini adalah 3 sebutan pertama dalam janjang aritmetik. 3 sebutan pertama maknanya ini K tambah 1 ni adalah sebutan yang pertama. 2K tolak 1 sebutan yang kedua dan K tambah 2 sebutan yang ketiga. Kalau janjang aritmetik, apa benda yang sama dekat sini? Yang samanya adalah sebutan pertama tambah 1 pemalar dapat sebutan yang kedua. Sebutan yang kedua tambah 1 pemalar dapat sebutan yang ketiga. Maknanya kalau kita terbalikkan, sebutan yang ketiga tolak 1 pemalar dapat sebutan yang kedua. Sebutan yang kedua tolak 1 pemalar dapat sebutan yang pertama. Okey. Jadi dekat sini, kalau sini ada sebutan yang pertama, sini sebutan kedua. Okey. T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey. Kaedahnya kita guna dia punya beza sepunya untuk nak mencari nilai K kat sini. Sebab beza sepunyanya adalah sama. Nama pun beza sepunya, mesti sama. Okey. Jadi D sama dengan T2 tolak T1. Yang satu lagi kita boleh guna T3 tolak T2. Okey. Jadi kita dapat dalam ungkapan algebra dekat sini, K 2K tolak 1 tolak K tambah 1. Okey, kita ringkaskan ini, kita dapat D yang pertama K tolak 2. Okey, kita ringkaskan lagi. Kita dapat D yang kedua adalah negatif K tambah 3. Maknanya D1 dan D2 ni adalah sama. Jadi, macam mana kita nak dapat nilai K-nya? Kita samakan D1 dan D2. Okey. Jadi D1 K tolak 2 sama dengan negatif 3 tambah 3 dekat sini. Okey. Dan seterusnya kita selesaikannya, dapat K tambah K sama 5. Selesaikan lagi dapat K sama dengan 5/2. Okey. Mungkin ada kaedah lain yang kita boleh andaikan nilai K, kita isi dekat sini dan kita isi dekat sini, kita isi kat sini dapat satu nilai dan kita tentukan D-nya dengan cara ni. Kalau dia betul, betul lah yang tu nilai K dah. Yang tu kaedah nak mengandaikan K. Jadi kita tak mau cara yang begitu. No? Okey. Baik. Okey, seterusnya tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua, diberi satu janjang aritmetik 5x y 17. Kat sini. Baik. Maklumat kat sini yang kita tahu ataupun infonya yang kita tahu kat sini, 5 adalah sebutan yang pertama, 17 adalah sebutan yang ke 1, 2, 3, 4, sebutan yang keempat. Okey. Itu info. Okey, tak apa, kita boleh tulis infonya kat sini. A sama dengan 5, T4 sama dengan 17. Jadi macam mana nak cari nilai X tu? Sama juga tadi. Kita faham janjang aritmetik. Perubahannya adalah D. Tambah D, tambah D, tambah D. Okey, maknanya dekat sini 5 tambah apa dapat X. X tambah apa dapat Y. Y tambah apa dapat 17. Apa tu adalah D. Okey, kat sini 5 tambah D dapat X. Dan Y tambah D dapat 17. Ataupun 17 tolak D sama dengan Y. Okey. Jadi maknanya kat sini, apa yang perlu kita buat adalah sekarang kita carikan nilai D. Dapat nilai D, boleh selesai soalan ni. Kita boleh cari nilai X dan nilai Y. Okey. Caranya, maklumat yang terbagi yang diberi kat sini adalah T4 sama dengan 17. Okey.
T4 sama dengan 17. T4 rumus apa? T4 kalau kita kena gunakan rumus Tn tadi. Rumus Tn. Kat T4 sama dengan A tambah 3D. Macam mana dapat 3? N tolak 1 darab D. 4 tolak 1 dapat 3. Jadi A tambah 3D sama dengan 17. A dia bagi sama dengan 5. Okey. 5 tambah 3D sama dengan 17. Okey, kita selesaikan di sini. Jadi D sama dengan 4. Bila kita dapat D sama dengan 4, maka kita boleh carilah nilai X tu. Jadi X ni 5 tambah D dapat X. Okey. X sama dengan 5 tambah D. D-nya adalah 4. Jadi 5 tambah 4 kat sini. X sama dengan 9. Okey. Sama juga untuk yang Y. Y, jadi Y tambah 4 sama dengan 17. Okey, D sebab D-nya adalah 4. Jadi Y tambah 4 sama dengan 17. Ataupun kita boleh ambil Y ni 17 tolak 4. Mana-mana pun boleh. Okey, jadi faham perubahan dalam janji aritmetik dia mempunyai beza sepunya. Okey, untuk soalan nombor 1 dan nombor 2 tu kita tahu kena faham konsep perubahan dalam janji aritmetik. Ada beza sepunya. Okey. Baik. Seterusnya contoh yang ketiga. Okey. Okey, contoh yang ketiga, diberi janjian aritmetik 213, 209 dan 200, seterusnya 205, seterusnya 201. Okey, kalau kita tengok sini, janjian aritmetik ni dia semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, maknanya tambah negatif. D-nya adalah negatif. Okey. Soalannya kat sini, tentukan nilai terkecil n dengan keadaan sebutan ke n adalah lebih kecil daripada 50. Okey, maknanya kat sini 213, 209, 205, 201. Okey, D sama berapa? Okey, D-nya sama dengan negatif 4. A 213 sebutan pertama. Ini maknanya dia tolak 4, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Kita senaraikan tolak 4 semuanya sampai kita dapat satu nilai yang kurang daripada 50. Sini. Iaitu maknanya satu sebutan yang kurang daripada 50. Jadi dekat sini Tn-nya adalah kurang daripada 50. Okey. 49 ke 48 ke kita tak tahu itu. Jadi kurang pada 50. Okey, maknanya rumus ni. Bukan rumus. Ini satu persamaan. Daripada soalan ni kita dapat satu persamaan sini. Tn kurang daripada 50. Okey, kalau sini menyebabkan Tn, kita guna rumus Tn. Jadi kita dapat A tambah N tolak 1 darab D kurang daripada 50. Ini persamaan. Okey, kita isi maklumat yang kita tahu dekat sini, iaitu A dan D-nya kita tahu, kita isikan dalam persamaan tu. Dan kita selesaikan persamaan tu. Okey, selesaikan. Kita dapat sini negatif 4 darab dengan N tolak 1 lebih kecil. Kurang ni lebih kecil. Lebih kecil pada negatif 163. Okey, sekarang dia menyebabkan negatif number. Kita nak tukar negatif number, kita nak tukar jadi positif number. Kita tukar sign dia kat sini. Apa berlaku kepada simbol ketaksamaan ni? Bila kita tukar sign kat sini, kita tak mahu yang negatif. Maknanya kita kena darab negatif 1 kat sini. Ataupun kita buang aja, signnya akan bertukar arah. Okey, dia jadi lebih besar dekat sini. Okey, jadi 4 darab dengan N tolak 1 lebih besar daripada 163 di sini. Kita selesaikan lagi. Jadi kita dapat N tolak 1 lebih besar daripada 40.75. Jadi selesaikan lagi. Kita dapat N lebih besar daripada 41.75. N lebih besar daripada 41.75. Tadi saya dah maklum M tu tak boleh ada perpuluhan. Maknanya dekat sini
lebih besar daripada 41.75, paling dekatnya adalah 42. Jadi sebutan yang ke-42 yang lebih kecil daripada 50. Okay, nah. Kita boleh semak jawapan dekat sini. Nah. Kita ganti T42. Gantilah rumus ni. T42 sini. Betul tak lebih kecil sama daripada 50? Okey. Baik. Itu contoh yang ketiga. Okay. Selanjutnya contoh yang keempat. Okay. Contoh yang keempat. Sebutan ketiga dan sebutan ke-9. Okey, ini dia bagi sebutan saja. Nah, dia tak senaraikan apa punya janjang aritmetik. Nah, cuma dia bagi tahu sebutan ketiga dan sebutan ke-9 dan satu janjang aritmetik. Dia bagi tahu. Maknanya dia sebut soalan ni janjang aritmetik. Kalau dalam janjang aritmetik, nah, kita tak boleh lari daripada guna rumus ataupun konsep. Kena ingat rumus ataupun konsep dalam janjang aritmetik. Okey, sebutan ketiga 10, sebutan ke-9 28. Tentukan sebutan pertama dan sebutan dan beza sepunyanya. Sebutan pertama apa? A. Beza sepunya D. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, ini info yang dia bagi. Sebutan ketiga T3 sama dengan 10, sebutan ke-9 T9 sama dengan 28. Okey, cara untuk selesaikan T3 guna rumus sebutan T3 sama dengan 10 dan T9 sama dengan 28. Okey. Kita guna rumus sebutan. Okey, kita dapat dua persamaan dekat sini. Nah, kita andaikan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Okey, kalau kita dapat bentuk dua persamaan dekat sini, maknanya dekat sini dua persamaan linear dalam dua unknown. Sini nak A dan D yang kita perlu cari. Sini nah. Nak selesaikan guna kaedah apa? Persamaan serentak. Okey, kita guna kaedah persamaan serentak lah kat sini. Okey, cara yang paling senang kat sini adalah kaedah persamaan penghapusan. Guna kaedah penghapusan. Okey, kita selesaikan ini, ambil persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey, A tolak A, 8D tolak 6 2D. 28 tolak 10, kita akan dapat 6D sama dengan 18, D sama dengan 3. Sini nah. Kemudian dapat dia punya beza sepunya. Okey, clear yang tu. Baik. Untuk yang kedua pula, gantikan D sama dengan 3 ke dalam 1. Dalam 1 pun boleh, dalam 2 pun boleh. Saya pilih 1 sebab cuma 1 dia ringkas sikit. Yang ni untuk nak mendapatkan A-nya. Jadi A sama dengan 4. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, sebutan pertama 4, beza sepunyanya adalah 3. Okey. Dan yang itu contoh yang ke-4. Dan contoh yang seterusnya, ini permasalahan yang ke-5. Nah. Okey. Diberi satu janjang aritmetik. Okey, ini dia beritahu janjang aritmetik. Nah. Memang kita tentukan dekat sini pun memang janjang aritmetik. Negatif 90 jadi 83. Mana tambah apa ni? Okey. Info yang dia bagi. A sama dengan negatif 90. D sama dengan 7. Pakai sini. Negatif 90 tambah 7 dapat negatif 83. Okey, soalannya tentukan Sn. Okey, ini dia suruh tentukan Sn. Ada pelajar tanya ini. Dia kata nak dia soalan A Sn dia tak dapat pun. Tak dapat jawapan pun. Tentukan Sn, ini dia bukan suruh cari ataupun cari nilai ke apa kan, dia cuma suruh tentukan Sn. Kalau tentukan Sn ni maknanya tentukan macam nak dapat rumus bagi hasil tambah. Sn tu hasil tambah n sebutan. Okey, jadi macam mana kita nak buatnya? Kita guna rumus Sn lah. Dan masukkan A dan D nya kat sini. Jadi Sn sama dengan n per 2 darab dengan 2A tambah n tolak 1 darab D. Okey. Masukkan A dan D nya kita dapat. Saya ringkaskan. Ini dapat hasil tambah bagi Sn. Rumus Sn. Tentukan Sn. Okey. Itu untuk A. Untuk B pula, cari hasil tambah bagi semua sebutan negatif. Semua sebutan negatif. Maksud dia negatif 90.
negatif 83, negatif 76, negatif 69. Tambahkan, tambah sini sampai ke yang sebutan negatif yang paling kecil. Sampai sebutan negatif yang paling kecil. Okey. Sebutan negatif yang paling kecil tak tahu kan? Okey, jadi kita macam mana kita nak cari sebutan negatif yang paling kecil? Negatif maksudnya sebutan yang kurang daripada kosong. Okey. Kita guna rumus Tn. Tn kurang daripada kosong. Okey. Jadi kita akan dapat A tambah N tolak 1 tadi lebih kecil daripada kosong. Okey, kita selesaikan. Masukkan A dan D nya, selesaikan lagi. Dapat N lebih kecil daripada 13. Ini N lebih kecil daripada 13.86. Jangan ambil 14 pula sebab dia kata lebih kecil. Kalau lebih kecil daripada 13, maknanya N sama dengan 13. Okey. Yang maknanya kat sini sebutan negatif 90 tambah negatif 83 tambah negatif 76 tambah negatif 69 ada sampai ke ada 13 sebutan dekat sini. Okey, jadi dekat sini maksudnya S 13. Jadi 13 per dengan 2 darat dengan 7 darat 13 tolak 187. Okey. Jadi jawapan dia S13 sama dengan negatif 624. Okey. Baik. Seterusnya kita kepada contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Diberi 3 serta pertama bagi nyanyian aritmetik ialah 4, 8.5, 13. Cari hasil tambah dari sebutan ke-7 sampai sebutan yang ke-17. Okey. Macam mana kita nak buat ini? Tengok maklumat apa yang dia bagi. A ada kan? A sebutan pertama. D 4.5. Okey, dekat sini kalau kita nak cari sebutan nak guna rumus S17, maksudnya dekat sini sebutan pertama tambah sebutan kedua sampai 17. Okay. Dia nak, soalannya dia nak sebutan ke-7 sampai 17. Jadi yang dia tak nak sekarang, sebutan pertama tambah sebutan kedua sampai sebutan yang ke-6. Jadi macam mana cara dia? Dia nak hasil tambah tu T3 sampai T7 sampai T17 saja. Jadi yang dia tak nak kat sini adalah apa? T1 sampai T6. Kalau kita guna rumus Sn, kita boleh ambil S17 tolak S6. Tolak yang kita tak nak. Jadi kita dapatlah. Ini kita tolak pula. Okey, kita guna rumus tu. Isikan info yang kita dapat tadi A dan D nya. Ini kena kira asing-asing lah. Okay. S17, S6 terkira asing-asing. Okay, kita akan dapat satu jawapannya. Okey. Jawapannya 588.5. Okey. Baik. InsyaAllah nak pelajar boleh buat soalan ini lah. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang ke-7. Ini hasil tambah N sebutan pertama bagi satu jawapan matematik ialah Sn sama dengan N kuasa 2 tambah 3N. Ini yang dia bagi, rumus yang dia bagi. Tapi yang dia kata dekat sini, masalah ni, ini adalah janjian aritmetik. Cari sebutan yang ke-6. Sebutan yang ke-6 adalah T6. Bukan S6. Kalau S6 hasil tambah bagi 6 sebutan. T1 tambah T6. Dia macam ni. S6, T1 tambah T2 sampai ke T6. S5 pula, T1 tambah T2 sampai ke T5. Jadi macam mana dapat T5 ni? T6. Jadi T6 ni, T1 tambah sampai T6, S6. S5, T1 tambah sampai T5, S5. Jadi dekat sini, nak dapat T6, ini kita tak nak. T1 sampai T5 tak nak. Jadi kita tolak lah kat sini. Maknanya nak kat sini, T6, kita boleh guna rumus hasil tambah S6 tolak S5. Okey.
Dapat jawapan dia. S6 tolak S5. Gantikan N dia sama dengan apa? Sebab rumus dia melibatkan N saja, nah. Okey. N 602 tambah 3 darab 6, ini S6. Untuk S5 pula 502 tambah 3 darab 5. Okey, selesai kan? Okey. Contoh yang seterusnya, contoh yang ke-8. Ini lebih kurang macam nak selesaikan masalah. Sebab soalan ni dia tak bagi tahu ini janjang aritmetik ataupun tak. Malah dia tak bagi tahu, kata ini kena guna konsep dalam janjang. Nah. Okey. Cuma dia bagi soalan, cari seri tambah semua gandaan 7 yang berada di antara 1 dan 100. Yang kita kena faham kat sini adalah gandaan 7. Apa maksud gandaan 7? Maksud gandaan 7 adalah 7. Nah, gandakan lagi 7 jadi 14. Nah, jadi 21. Ini adalah gandaan 7. Ataupun sifar 7 lah. Nah, gandaan 7. Yang berada di antara 1 dan 100. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya sampai ke sebutan yang ke last kali tu Tn yang kurang daripada 100 sebab dia nak di antara 1 sampai 100. Jadi maklumat dekat sini yang kita tahu adalah A sama dengan 7, D pun sama dengan 7. Jadi kena cari Tn dulu. Nah, T yang last kali dulu tu, Tn kurang daripada 7. Okey, kurang daripada 10, sorry. Okey, kita pun selesaikan. Cari Tn kurang daripada 10. Okey, dapat satu persamaan. Cari N-nya. Baik, N-nya ini kurang daripada 14.29. Jadi N-nya adalah sama dengan 14. Maksudnya kat sini, okey, bilangan sebutan gandaan 7 dari 1 sampai 100 ada 14 sebutan. Jadi kita boleh gunakan rumus Sn kat sini, S14. Okey, dapat ini 14/2 darab dengan 2 darab 7 tambah 14 tolak 1 darab 7. Ini rumus bagi Sn. Kita selesaikan, dapatlah S14. Di semua gandaan 7 daripada 1 sampai 100 sama dengan 7, 3, 5 kalau kita tambahkan. Okey. Okey. Baik. Dan yang last sekali adalah penyelesaian masalah juga. Ini pun kita tak tahu. Kena baca dulu soalan ni dan fahamkan, baru kita tentukan sama ada guna konsep janjang ataupun tak dekat sini. Okey, seorang peternak mempunyai 5,600 ekor ayam dan 4,880 ekor itik. Penternak itu menjual 240 ekor ayam dan 180 ekor itik kepada pemborong pada setiap hari. Selepas beberapa hari bilangan ayam dan bilangan itik sama banyak. Pada hari keberapakah bilangan ayam dan bilangan itik yang tinggal sama banyak? Maksudnya kat sini, dia ada 5,600. Dia jual 2,400 sehari untuk ayam. Maknanya dia kena tolak lah kan? Nah. Okey, jadi D-nya adalah negatif kat sini. Maksudnya bilangan ayam yang tinggal kat sini berkurang setiap hari 240. Bilangan itik yang berkurang 180 setiap hari. Okey. Dan bilangan ayam yang tinggal. Okey. Kita boleh bentuk satu persamaan kat sini. Nah. Okey, maknanya kat sini pada hari ke berapakah sama banyak? Kalau itik 100, ayam pun 100 juga. Tapi hari yang ke berapa? Itu kita nak cari. Jadi maknanya kat sini kita nak cari N-nya. Okey, ini bilangan itik yang tinggal. Okey. Kita dapat bentuk dua persamaan. Okey, nak tahu kita dia sama banyak, maka bilangan ayam sama dengan bilangan itik. Jadi kita dapat bentuk persamaan. Ini bilangan ayam, ini bilangan itik. Okey, bentuk persamaan. Okey, seterusnya kita dapat 6M sama dengan 780N sama dengan 13. Jadi, bilangan ayam dan bilangan itik pada hari yang ke-13 adalah sama banyak. Okey. Nah, ini contoh permasalahan menyebabkan kita berfikir secara kreatif sebab tak dia beritahu sama ada dia menggunakan konsep janjang ke apa. Konsep dia lebih umum.
Okey. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jadi saya harap anak-anak pelajar semua apa yang saya dapat kongsikan pada malam ini kita dapat guna semua. So hashtag stay at home, hashtag duduk rumah, hashtag hapus COVID-19, hashtag thank you frontliner, hashtag polis mengaji. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.